Hai, Assalamualaikum. Nama saya Intan Adriana Halidah dari kelas DSI 4B. Nama saya Muhammad Faris Aqahar bin Muhammad Azami dari kelas DSI 4A. Nama saya Muhammad Khilfi Thaqif bin Qamaruz Zaman. Saya daripada kelas DSI 4A. Saya Nur Syuhaila binti Saiful Izam dari kelas DSI 4A. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang sejarah ringkas Mahkamah Syariah. Pada kurun ke-15, Islam mula bertapak di Melaka melalui perdagangan. Undang-undang Islam mula dikuatkuasakan di Malaysia apabila Sultan dan Pembesar memeluk Islam. Okey, sebelum datangnya penjajah, Undang-Undang Islam adalah undang-undang utama di Malaysia. Pada zaman kejatuhan Melaka iaitu pada tahun 1511, Portugis dan kemudiannya Belanda mula menjajah tanah Melayu. Walau bagaimanapun, kedudukan raja dan undang-undang Islam tidak terjejak. Pada tahun 1948, Ordinan Mahkamah Persekutuan dan Sistem Kehakiman Persekutuan membuat keputusan untuk memisahkan Mahkamah Syariah daripada hierarki mahkamah, iaitu Mahkamah Syariah terletak di Mahkamah Khas, bukan di bawah Mahkamah Persekutuan tetapi di bawah Mahkamah Khas. Pada tahun 1952, enakmen pentadbiran Undang-Undang Selangor No. 3 telah dikuatkuasakan. Ia merupakan undang-undang pentadbiran agama Islam yang pertama dan khas untuk umat Islam sahaja. Okey, pada tahun ni mulalah menguatkuasakan satu undang-undang yang hanya melibatkan orang Islam sahaja. Orang bukan Islam tak boleh masuk campur. Memang khas untuk orang Islam sahaja. Mahkamah Syariah dinamakan Mahkamah Kadi. Mahkamah Kadi bertujuan untuk menjalankan peraturan dan peruntukan undang-undang agama Islam di setiap negeri di Malaysia. Bermaksud, setiap negeri tu dia ada jabatan agama Islam dia. Dia ada undang-undang negeri tersebut. Okey, seperti contoh, kes Kazaf. Okey, di Selangor, dia akan didenda sebanyak RM5,000 dan penjara 3 tahun. Tetapi di Pahang, dia akan didenda sebanyak RM3,000 dan dipenjara sebanyak 2 tahun. Dan di Sabah, dia tidak menganggap Kazaf ini adalah sebagai satu kesalahan. Hal ini menunjukkan, contoh tadi tu menunjukkan setiap negeri tu dia ada undang-undang dia tersendiri. Tapi undang-undang ni dia tak boleh melebihi Perlembagaan Malaysia. Sebab Perlembagaan Malaysia ni adalah undang-undang tertinggi. Apa-apa yang negeri tu nak buat, satu undang-undang, dia tak boleh melebihi Perlembagaan Malaysia tu. Dia kena di bawah Perlembagaan Malaysia. Okey, sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan sekerja saya iaitu Faris di luar untuk menceritakan lebih lanjut tentang Mahkamah Syariah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siaran langsung. Seterusnya, untuk hierarki bagi Mahkamah Tinggi Syariah terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, Mahkamah Rendah Syariah. Kedua, Mahkamah Tinggi Syariah. Dan yang ketiga, Mahkamah Rayuan Syariah. Baiklah, yang pertama iaitu Mahkamah Rayuan Syariah, iaitu mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap sebarang keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya, dan juga mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyimakan terhadap Mahkamah Tinggi Syariah. Yang seterusnya, Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa jenayah dan sivil serta membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam dan dihukum di bawah enakmen pentadbiran agama Islam dan dikenakan hukuman. Bukan itu sahaja, ia juga mempunyai bidang kuasa rayuan terhadap kes-kes dari Mahkamah Rendah Syariah. Yang ketiga, Mahkamah Rendah Syariah membicarakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam di bawah enakmen pentadbiran agama Islam atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan
terhadap rukun-rukun di dalam Islam. Seterusnya, komposisi Mahkamah Tinggi Syariah. Yang pertama, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, yang mana pelantikannya dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat menteri selepas berunding dengan Majlis Agama Islam, yang mana kelayakannya sama dengan kelayakan Ketua Hakim Syariah. Yang seterusnya, Pegawai Pemeriksa Hal Ehwal Agama. Pemeriksa Hal Ehwal Agama ini juga adalah personel bagi Mahkamah Syariah yang bertugas untuk menerima aduan, menyiasat, memberi nasihat kepada mana-mana yang membuat aduan, menolong kadi menyiasat kes-kes yang dilaporkan dan sebagainya. Dan akhir sekali, pendakwa agama. Pendakwa agama ini adalah ia bertindak sebagai pihak pendakwa dalam kes jenayah. Ia juga dilantik oleh Sultan negeri-negeri yang berkenaan ataupun Yang di-Pertuan Agong bagi wilayah persekutuan dan negeri-negeri yang tidak beraja. Yang mana kebiasaannya ada seorang pendakwa dalam sesebuah negeri. Jadi itu sahaja daripada saya. Salam siaran langsung. Saya serah kepada sahabat saya di dalam Dewan Mahkamah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Nama saya Muhammad Khilfi Thaqif bin Qamaruzzaman. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan bidang-bidang kuasa yang terdapat di dalam Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, jadi di dalam Mahkamah Tinggi Syariah ini terdapat 4 bidang kuasa, iaitu yang pertama bidang kuasa mal, bidang kuasa jenayah, bidang kuasa rayuan dan yang terakhir bidang kuasa pengawasan dan penyemakan. Jadi, apa di dalam bidang kuasa mal ini? Okey, di dalam bidang kuasa mal, Mahkamah Tinggi Syariah mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding orang Islam berkaitan dengan pertunangan, perkahwinan, rujuk, penceraian atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan perhubungan di antara suami dan isteri. Dan ia termasuk juga apa-apa pelupusan atau tuntutan harta yang berbangkit. Sebagai contoh, nafkah, penjagaan, hak hadanah, wasiat, wakaf, pengisytiharan seorang itu bukan lagi Islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan bidang kuasa yang diberikan oleh undang-undang bertulis. Okey, seterusnya bidang kuasa jenayah. Di dalam bidang kuasa jenayah, Mahkamah Tinggi Syariah membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam dan boleh dihukum di bawah enakmen jenayah syariah dan enakmen keluarga Islam negeri-negeri. Dan kesalahan jenayah syariah termasuklah kesalahan terhadap agama berkaitan dengan seksual, sumbang mahram, pelacuran, khalwat, minum yang memabukkan, tidak membayar zakat dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Okey, itu berkenaan dengan bidang kuasa jenayah. Okey, kita lihat seterusnya bidang kuasa rayuan. Bidang kuasa rayuan, Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa rayuan terhadap kes-kes dari Mahkamah Rendah Syariah. Dalam perkara jenayah, Mahkamah Tinggi Syariah boleh menolak rayuan, menambah atau meminda bentuk hukuman dan lain-lain lagi. Di dalam perkara mal pula, Mahkamah Tinggi Syariah boleh mengesahkan, mengakaskan, to reverse atau mengubah keputusan mahkamah pembicaraan, menjalankan mana-mana kuasa yang boleh dijalankan oleh mahkamah pembicaraan dan lain-lain lagi. Itu berkenaan dengan bidang kuasa rayuan. Okey. Yang terakhir iaitu bidang kuasa pengawasan dan penyemakan. Mahkamah Tinggi Syariah juga mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas semua mahkamah rendah syariah. Bidang kuasa penilaian dan penyemakan dijalankan untuk kepentingan keadilan atas inisiatifnya sendiri atau permohonan mana-mana pihak yang berkepentingan. Ia juga boleh dijalankan pada mana-mana peringkat prosiding, iaitu jenayah atau mal, dan ia boleh memanggil dan memeriksa rekod-rekod mahkamah rendah syariah dan memberikan arahan yang perlu untuk keadilan. Jadi, itu sahaja 4 bidang kuasa yang terdapat di dalam Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, seterusnya, contoh kes yang saya perolehi di bawah Mahkamah Tinggi Syariah adalah berkenaan dengan tuntutan nafkah.
Kes ini terjadi pada 14 Disember 2013 melibatkan seorang pemain bola sepak pertahanan kebangsaan Malaysia dan ia juga selaku pemain pertahanan skuad Johor Darul Takzim JDT, iaitu Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak. Beliau diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah untuk membayar tunggakan nafkah sebanyak RM68,530 kepada bekas isterinya, pelakon Rita Rudaini Mokhtar. Kes ini di bawah enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor di dalam bidang kuasa mal Seksyen 46. Kes ini disabitkan di Mahkamah Tinggi Syariah disebabkan tuntutan nafkah itu melebihi RM50,000. Sekiranya jumlah nilai itu tidak melebihi RM50,000, maka ia di dalam bidang kuasa mal Seksyen 47 di bawah Mahkamah Rendah Syariah. Oleh sebab itu, kes ini dikuatkuasakan di dalam Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi itu saja penerangan saya pada kali ini. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya di studio. Sekian, terima kasih. Kembali semula bersama saya. Terima kasih kepada rakan setugas saya. Saya Nur Syuhaila binti Saiful Izam dari kelas DSI 4A. Saya akan menyambung pembentangan kami berkaitan dengan proses pembicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah. Adapun proses pembicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai 4 proses. Yang pertama, prosedur pengurusan permohonan memfailkan kes sama dengan permohonan di Mahkamah Rendah. Yang kedua, pendaftar tetapkan tarikh sebutan. Yang ketiga, jika saman atau waran tangkap telah sempurna dan orang yang dituduh hadir, pembicaraan akan dimulakan. Dan yang keempat, jika orang dituduh tidak mengaku bersalah, hakim perintah kes dibicarakan dengan beberapa kaedah. Oleh itu, saya akan menjelaskan berkaitan dengan proses yang pertama, iaitu prosedur pengurusan permohonan memfailkan kes sama dengan permohonan di Mahkamah Rendah. Perkara ini berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh seorang Islam dan boleh dihukum di bawah enakmen berkuat kuasa. Seterusnya, kesalahan dilakukan di dalam bidang kuasa tempatan mahkamah. Ia bermaksud kesalahan yang dilakukan ia dibicarakan mengikut kawasan atau daerah dalam negeri kat mana kesalahan itu dilakukan. Okey, yang ketiga, hukuman yang diperuntukkan enakmen melebihi RM3,000 atau penjara lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan yang keempat, permohonan disertakan dengan kertas pertuduhan, borang permohonan bagi mendaftarkan kes dan salinan kad pengenalan orang kena tuduh. Tetapi jika kes jenayah, tangkapan tanpa waran dan tiada jaminan. Setelah selesai proses yang pertama, ia perlu beralih kepada proses yang kedua, iaitu pendaftar tetapkan tarikh sebutan, yang mana ia perlu tetapkan satu tarikh untuk bermulanya pembicaraan berkaitan dengan kes yang dituntut. Setelah selesai memfailkan kes dan menetapkan tarikh sebutan, ia perlu pergi kepada proses yang ketiga, iaitu jika saman atau waran tangkap telah sempurna dan orang kena tuduh itu hadir, pembicaraan akan dimulakan dengan beberapa kaedah, yang mana pertama sekali dibacakan pertuduhan kepada orang yang dituduh. Seterusnya, perlu memastikan tertuduh faham dengan tuduhan yang dikenakan ke atasnya. Jika tertuduh tidak faham dengan pertuduhan, ia perlu dibacakan sekali lagi sehingga tertuduh itu faham. Yang keempat, tertuduh diminta membuat pengakuan sama ada mengaku bersalah atau diminta dibicarakan. Seterusnya, jika mengaku bersalah, ia hendaklah secara sukarela dan faham akibat pengakuan salahnya. Ia tidak boleh mengaku atas sebab didesak ataupun dia sendiri pun tak faham apa salah dia sebenarnya. Okey, seterusnya, pendakwa syar'i diminta membentangkan fakta kes yang berkaitan. Sekali lagi, pengakuan daripada tertuduh terhadap fakta kes yang dibentangkan. Jika ia bersetuju, tertuduh itu disabitkan dengan pertuduhan yang dikenakan. Dengan itu, tertuduh diberi peluang merayu agar diringankan hukumannya. Apabila dia dah merayu, pendakwa syar'i pula diberi peluang untuk berhujah di atas rayuan tertuduh itu. Dan setelah melihat kepada semua itu, hakim akan menjatuhkan hukuman. Jika tertuduh mengaku bersalah, ia terhenti pada proses yang ketiga tadi. Tetapi jika tertuduh tidak mengaku bersalah, hakim akan perintahkan kes dibicarakan dengan beberapa kaedah. Okey, yang mana ia merupakan proses yang keempat lah bagi tertuduh yang tidak mengaku bersalah. Yang mana prosesnya adalah ia perlu mendengar pemeriksaan utama saksi pendakwa syar'i. Seterusnya, mendengar pemeriksaan balas saksi-saksi pendakwa syar'i. Selanjutnya, mendengar semula pemeriksaan saksi-saksi pendakwa syar'i. Seterusnya, hakim perintah tertuduh untuk mengemukakan hujah penggulungan dan diikuti dengan hujah pendakwa syar'i. Selepas itu, jika kes tidak mencapai prima facie, tertuduh tidak perlu membela diri dan dibebaskan. Tetapi, jika kes mencapai prima facie, tertuduh diperintah untuk membela diri dengan 3 cara. Okey, yang pertama,
memberi keterangan bersumpah. Yang kedua, memberi keterangan tidak bersumpah. Dan yang ketiga, berdiam diri. Jadi, tertuduh yang tidak mengaku bersalah, dia boleh membela diri dengan 3 cara ini. Okey, yang mana jika tertuduh membela diri dengan cara memberi keterangan bersumpah, tertuduh boleh disoal balas oleh pendakwa syar'i dan tertuduh berhak memberi keterangan semula. Okey, jika tertuduh membela diri dengan cara memberi keterangan tidak bersumpah, iaitu cara yang kedua tadi, tiada proses keterangan soal balas semula. Okey, manakala jika tertuduh itu membela diri dengan cara berdiam diri, iaitu cara ketiga, hakim terus perintah saksi-saksi tertuduh memberi keterangan dan soal balas antara pendakwa syar'i dan tertuduh. Setelah tertuduh memberi keterangan, hakim perintah pendakwa syar'i mengemukakan hujah terakhir dan diikuti hujah tertuduh. Setelah selesai semua prosedur itu, hakim beri keputusan sama ada tertuduh bersalah ataupun tidak bersalah. Jika tertuduh tidak bersalah, ia dilepaskan dan dibebaskan. Jika tertuduh bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Okey, mana-mana pihak yang terkilan dengan hukuman yang dijatuhkan, ia boleh mengemukakan rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah dalam tempoh 14 hari. Secara kesimpulannya, berdasarkan Mahkamah Tinggi Syariah ini adalah, Mahkamah Syariah ni merupakan sebuah mahkamah khas yang mana ia mempunyai 3 mahkamah, iaitu pertama sekali Mahkamah Rendah Syariah, yang kedua Mahkamah Tinggi Syariah dan yang ketiga Mahkamah Rayuan Syariah. Di sini kita dapat lihat bahawa Mahkamah Tinggi Syariah ini ia merupakan mahkamah yang kedua di dalam Mahkamah Syariah. Manakala berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah ni pula, ia mempunyai 4 bidang kuasa, iaitu bidang kuasa mal, bidang kuasa rayuan, bidang kuasa jenayah dan bidang kuasa penyeliaan dan penyemakan. Okey, manakala dari sudut proses pembicaraannya, yang mana dapat dilihat bahawa proses pembicaraan Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah ni, ia sama, tapi dia hanya berbeza pada sudut hukuman maksimum yang diperuntukkan enakmen. Yang mana hukuman yang diperuntukkan enakmen bagi mahkamah rendah adalah kurang daripada RM3,000 ataupun penjara kurang dari 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Tetapi di Mahkamah Tinggi Syariah, hukuman yang diperuntukkan enakmen mestilah melebihi RM3,000 dan penjara lebih daripada 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Itulah perbezaannya. Jadi itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Dengan ini, kami mengakhiri berita pada hari ini dengan sebuah video yang sangat menarik.